untuk ke separuh akhir dalam Suka Super Series Volleyball 2022. Johor Tiger yang pada semalam mereka hampir untuk melakukan kebangkitan berhadapan dengan Kuala Lumpur Shark, tetapi terpaksa akur tewas kepada skuad warga kota. Tetapi skuad muda ini sudah pastinya akan cuba untuk melakukan kebangkitan tersebut, tetapi berhadapan dengan pasukan yang cukup berpengalaman, Sarawak Hornbill. Mereka ingin juga mendapatkan semula momentum itu apabila mereka turun bertemu dengan pasukan muda Johor Tiger ini. Di Sarawak dan juga Johor, kedua-dua pasukan yang sudah pastinya akan memberikan aksi yang cukup menarik, aksi yang tenaga, pemain-pemain yang cukup berpengalaman dalam bola tampar dalam dewan dan juga bola tampar pantai juga. Bagi Sarawak Hornbill, Nazrin memulakan perlawanan ini bersama-sama dengan Aizat Zokri, Kit Sada Songkane, Elvin Hugh, Brandon Chew dan juga Vincent Lau, dengan libero mereka Thierry Henry. Dan bagi Johor Tiger, Bobby Liu, Low Wei Chun, Lim Su Yi, Lester Sia, Peckham Wong dan juga Yi Chia Eun, dengan libero mereka Eddie Yap. Tapi bagi Johor Tiger sudah pastinya Yi Chia Eun dan juga Lim Su Yi bakal menjadi sandaran dan juga tumpuan. Jadi Anwar Anaha ini sememangnya menarik. Kedua-dua pasukan dengan mata yang sama, mereka inginkan momentum itu untuk kembali kepada mereka. Servis pertama terus saja masuk. Ada satu ace yang pertama dilakukan oleh Aizat Zokri. Ini mata yang pertama, servis yang baik yang dilakukan oleh Aizat Zokri. Salah satu daripada dia punya cara untuk mendapatkan mata. Aizat Zokri, servis dia sangat baik. Beliau mencari di baseline dalam servis pertamanya. Beliau juga boleh melakukan power serve. Beliau juga boleh melakukan floater. Tengok tu. Menunjukkan bahawa beliau sudah bersedia untuk aksi ini. Ini berkeyakinan tinggi. Lagi dia belanja lagi. Satu gaya yang ditunjukkan oleh Aizat Zokri. Satu perkara yang menarik untuk kita saksikan. Mempunyai nama besar di Malaysia selaku pemain bola tampar dan juga bola tampar pantai. Apa saja beliau tak boleh buat. Betul. Beliau boleh menjadi hitter dan juga setter. Dan setter. Ya. Dan pernah juga menjadi libero. Betul. Pada awal kemunculannya, dia adalah seorang libero sebenarnya. Itulah dia. Tetapi perlu untuk menunggu terlalu lama. Jadi servis keduanya pula terkandas di jaring. Fokus harus diberikan. Walaupun sudah mempunyai satu mata, belum tentu kemenangan milik Sarawak Hornbill. Masih lagi di awal saingan. Power serve yang cuba untuk dilakukan oleh Lester. Tetapi perhatikan kepada spike winner pertama untuk Elvin Hugh, anak Robert. Baik hitting yang dilakukan. Ruang blocking yang terlalu luas di antara middle blocker dan juga open spiker tadi. Lewat blocking yang dilakukan. Wah. Satu lagi servis yang tersasar. Tiga spiker di hadapan untuk pasukan Johor. Servis yang baik. Set daripada Aizat. Dan betul-betul di atas garisan di baseline dilakukan olehnya. Saya agak kurang menyangka sebenarnya untuk Aizat memberikan hantaran sebegitu. Memberikan ruang mendapatkan mata untuk pasukan Sarawak. Pertamanya lebih baik. Namun dapat diselamatkan oleh Aizat. Set. Tetapi Kit Sada tidak melakukan lompatan yang diperlukan sebenarnya. Betul, kalau kita lihat di awal kemunculan Kit Sada di kejohanan ini, saya rasa dia kurang efektif. Saya tak pasti kenapa kali ini mereka gunakan khidmat Kit Sada sebenarnya. Tapi kita menyaksikan satu lagi ace di baseline
Dua ace di baseline sudah pun dilakukan kali ini oleh Beckham Wong. Lantaran yang mudah menganggarkan bola tersebut out oleh Thierry Henry. Oh, Kali ini terlalu jauh. Point to point di awal permainan, Anol. betul. Ini bagi tidak memberikan ruang kepada mungkin kedua-dua pasukan harus membuat sesuatu. Satu spike yang baik. Mendapatkan touch out oleh Lim Sui. Aizat hanya memandang bola tersebut jauh di atas kepala. Dan mungkin kalau dia berada di posisi tegak, mungkin boleh menggapai bola tersebut. Thierry Henry dengan bola pertama. Aizat namparnya terus ke kawasan Johor. Satu lagi serangan yang dapat untuk dipertahankan. Fast attack oleh Nazrin. Oh, Hampir saja dapat untuk diangkat bola kedua setelah hadangan ataupun lantunan yang terlalu jauh. buat setakat ni kita tengok normal attack sebenarnya. Apabila Nazrin masuk, kita dapat lihat boleh menjangka bola itu akan diberikan oleh Aizat. Oh, dalam. Keluar. Oh, keluar. Oh, Kita pun nampak macam Ines. ya, nampak seolah-olah masuk Kit Sada tidak mempercayai perkara tersebut. Tapi mata untuk Johor, Bobby Liu. Bola pertama Kit Sada. Setting. Oh. Oh, ada lagi. Dapat untuk dipertahankan. Begitu juga dengan Bulan, tetapi adanya net violation. Wei Chun dipersalahkan apabila serangan keduanya setelah memukul bola tersebut, tangan tersebut menyentuh atas jaring. Oh, sayang kerana pukulan itu sudah pembaik. Set tolakkan saja dapat diselamatkan oleh Nazrin. Serangan dari belakang. Oh, namun Tolan Vincent agak terlalu jauh untuk Kit Sada mengejar. Agak pasif gerakan yang dilakukan oleh Kit Sada. Walaupun bola tersebut mampu diselamatkan sebenarnya. Mungkin di awal-awal mata ni tidak memberi tekanan. Setek sekali lagi dapat untuk dipertahankan belakang untuk Lim Sui. Angkatan oleh Kit Sada. Fast attack buat kali kedua tidak menjadi. Oh. Kali ini pukulannya agak mendatar pula. Leicester Sia mengambil peluang ini untuk membuat hitting. Tetapi sedikit jauh. Bola tegak di belakang kepala. Patutnya dia hanya untuk membuat rolling saja tadi. Tolakkan, maukan touch out. Tetapi tidak, kata pengadil. Tidak dibenarkan. Tiada sentuhan. Bijak sebenarnya tolakkan ini. Oh, CP. Satu lagi set. Cuba untuk mendapatkannya. Bijak daripada Elvin. Dapat untuk diselamatkan sekali lagi. Terpaksa melakukan clearance ialah Bobby Liu. Henry atau Thierry. Tolakkan baik daripada Brandon. Tetapi sekali lagi masih dalam permainan. Double blocker. Cantik. Baik blocking yang dilakukan oleh Vincent Lau. Setelah bola tersebut agak off di luar, dia menutup sepenuhnya ruang untuk bola tersebut melepasi jaring. Vincent bijak. Oh, satu lagi. Kejamannya agak mendatar. Nampak seolah-olah kurang menjadi Lim Sui dan juga Yi Jie Eun. Kalau kita lihat memang sebenarnya bola Lim Sui ni agak jauh daripada net untuk mendapatkan hitting yang baik. Putar dari Aizat. Lim Baik. Sui. Oh, diselamatkan oleh Thierry. Tolakkan. Paksa untuk melakukan pukulan dari jauh sebenarnya. Jie Eun. Clearance yang kurang baik sebenarnya. Dan sepatutnya kalau dia buat clearance yang orang kata easy saja pun sebenarnya mampu untuk memberi peluang kedua untuk membuat blocking. Fast attack. Oh, kali ini baik untuk Beckham Wong.
Hantaran yang baik daripada Lester Shah. Tak sempat untuk Vincent naik. Tinggi lompatan Beckham ni. Ini terkeluar. Banyak servis. Kebiasaannya kita nampak banyak servis mencari libero, tapi dalam perlawanan ini kebanyakan servis mencari baseline. Betul. Ini mungkin peluang untuk memberikan 50-50 untuk player tersebut mengambil ataupun tidak mengambil. Baik covering oleh Aizat. Set untuk Brandon. Terus mencari di baseline sekali lagi. Sarawak mendahului 13-8. Agak off hitting tadi kalau kita boleh lihat, tetapi bola tersebut menuju ke hujung penjuru sebelah kiri. Mungkin makan baik. Dan Sui sekali lagi dengan rejaman-rejaman yang tidak menjadi dan timeout Johor. Dan kita faham sebenarnya mengapa timeout ini dipanggil. Kedua-dua hitter mereka agak tidak menjadi malam ini. Betul. Kalau kita pada pasukan Sarawak, kerana ketika ini Sarawak agak relax. Kalau kita boleh lihat kat sini, yang memainkan peranan ini adalah Aizat Zokri selaku setter pasukan Sarawak. Untuk Johor Tiger, perlu untuk kembalinya Yi Jia Eun dan juga Lim Sui. Untuk mereka mendapatkan mata-mata tersebut, Beckham tidak berjaya untuk melakukan curian, terpaksa melakukan clearance saja oleh Yi Jia Eun. Dari belakang, cantik dari side 5 oleh Brandon. Baik. Kita boleh lihat perancangan yang simple sebenarnya daripada Aizat Zokri. Memandang pada fast ball dan kemudian memberi kepada. Hampir saja merangkap di atas jaring. Aizat juga ingin melakukan curian. Set mencari Jia Eun yang masuk di baseline. Walaupun agak perlahan saja sebenarnya. Tiada power hit yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan ketika ini. Yi Jia Eun semalam melakukan 24 spike winner berhadapan dengan KL Shark. Walaupun mereka tumpas 1-3. Sada. Dinding. Wow. Tiada ruang untuk Kisada melepas daripada jaring. Beckham Wong ataupun yang mengenai Sui. Tangan Sui sebenarnya. Ya. Sui ada 2 block winner pada semalam. Baik daripada Jia Eun. Mendapat untuk diselamatkan, namun bola tersebut agak terlalu jauh untuk disempurnakan oleh Brandon Chew. Betul. Saya dapat lihat setting yang dilakukan oleh Aizat Zokri terlalu jauh keluar daripada antena, memberikan ruang yang sedikit untuk membuat hitting. Lagi kuat. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Nah, bola belum lepas lagi. Belum pun lepas, telah digapai. Sepatutnya dia memberi ruang kepada spiker tersebut untuk menyentuh bola tersebut. Tapi spiker pun tak sentuh. Boleh biar saja tu. Satu yang disia-siakan sebenarnya. Pertama, katan Eddie. Tidak mengenai mana-mana pemain. Lalu mendatar setelah hantaran kedua yang agak sukar untuk disempurnakan oleh Bobby. Kalau kita lihat, tak ada pressure pun sebenarnya. Dia mampu menyempurnakan spiking dengan baik, tetapi dipersia-siakan. Bola pertama, fast attack mengenai Nazrin. Aizat, backline. Dengan blocker sekali lagi daripada Beckham Wong. Mudah saja. Dia hanya melompat. Mungkin tak maksimum, tapi hanya mampu menekan bola tersebut. 186 cm Beckham Wong. Aizat, fast attack sekali lagi mengenai Beckham. Nazrin, bola kedua kali ini lebih baik.
melihat ruang yang mungkin terbuka untuk membuat fast ball kembali. 2 hitting fast ball cubaan daripada Nazrin yang kali kedua berjaya walaupun hanya membuat tapping. Tolak melakukan placement saja. Placement saja sudah cukup. Di bola pertama fast attack. Bijak sebenarnya daripada Leicester Sia apabila bola pertama itu terlalu dekat dengan jaring. Melihat kepada Nazrin off timing ketika membuat blocking di tengah. Mencari Leicester Sia untuk membuat blocking. Bola pertama Elvin Aizat ke side 5. Dari belakang Brandon datang. Kurang baik blocking yang dilakukan oleh Hello Wei Chun. Saya rasa pemain Bobby Liu sebenarnya last hand menyentuh bola tersebut. Kali ini lebih cantik. One leg jumping. Kalau dalam kebiasaan untuk volleyball ni dia panggil bicycle hitting. Dan hanya melompat sebelah kaki untuk menyempurnakan lompatan. 5 mata membezakan. Elvin keluar. Terlalu rapat. Saya dapat lihat kat sini untuk bola Elvin. Hantaran daripada Aizat Zokri. Dalam keadaan ini sangat berbahaya. Membolehkan satu kecederaan boleh berlaku. Kali ini ke belakang pula daripada Aizat. Baik. Katan baik daripada Kit Sedar. Sekali lagi mencari Brandon. Dapat untuk diselamatkan lagi. Bijak covering oleh kedua-dua pasukan. Namun Elvin Hugh anak Robert akhirnya variasi serangan di side 1, side 5 akhirnya menjadi. Betul. Kita dapat lihat sebenarnya kat sini Aizat main peranan yang baik. Walaupun sudah hampir rapat dengan net, dia dapat juga membuat setting yang baik di zone 2 tadi. Foto daripada Nazrin. Covering cantik daripada Nazrin, tetapi free ball diberikan kepada Johor. Dapat diselamatkan oleh Vincent. Belakang. Namun adanya kesalahan yang berlaku. Wei Chun mungkin dipersalahkan. Kita dapat lihat kat sini setelah dia landing, satu sentuhan di jaring, net violation. Awal sama seperti malam tadi, Johor menggunakan 3 on nothing mereka dengan lebih pantas. Ini adalah pilihan yang saya rasa mungkin baik untuk Johor setelah ketinggalan hampir 5 poin. Semalam ia menjadikannya 21-24 kepada 24 sama. Peluang mungkin untuk Johor kali ini. Lebih-lebih lagi mereka receiving. Mereka bakal melakukan serangan. Eddie. Ada peluang untuk 3 mata. Disempurnakan oleh Johor Tiger menerusi Yi Jie-en. Pilihan yang bijak menggunakan power cut ketika ini apabila peluang attack yang diperolehi oleh pasukan Johor Tiger. Johor melakukan pertukaran. Tan Ricky masuk menggantikan Le Wei Chun. Elvin terlalu jauh. Beliau cuba untuk mencari touch out, tapi Johor hanya 2 mata saja ketinggalan. Betul. Kesalahan yang dibuat oleh Elvin Hugh tadi tak sepatutnya dilakukan kerana ini peluang untuk Sarawak menjauhkan mata. Sayang. Bukanlah digging yang terbaik disaksikan daripada Aizat dan timeout Johor, timeout Sarawak. Ini saya rasa perlu dilakukan kerana pada saat-saat getir seperti ini, walaupun power cut diminta oleh pasukan Johor untuk set yang pertama ini, satu set sebenarnya Mereka
ada 15-21 dan mereka mendapatkan atau menangi 3 rally berturut-turut untuk hanya berada satu mata di belakang. Pertama daripada daripada Elvin, maukan touch out dan mendapatkannya. Keputusan yang mungkin diragukan apabila melihat keadaan. Ada. Ada sentuhan. Ada dari Leicester Sia. ya, dari Leicester. 22-20. Sarawak tidak minta power cut. Mungkin terlalu awal pada set yang pertama ni. Ataupun terlalu berisiko. Betul. Izzat, satu floater yang angkat. Satu lagi violation ataupun no spike sebenarnya. Kalau kita lihat kat sini, sepatutnya bola tersebut mungkin milik Johor, tetapi dibenarkan oleh pengadil. Tan Eddie sekali lagi. Jeon dapat diselamatkan oleh Aizat. Terry terpaksa untuk melakukan clearance saja dengan set. Leicester sekali lagi mencari Jeon. Dapatkan touch out untuk mata 21. Mudah apabila melihat dua bloker yang naik, memberikan luang kepada GN untuk hanya membuat soft hit mengenai pemain bernombor 13, Elvin Hu. Satu lagi tidak dapat untuk dibaca, berikan peluang untuk Johor, dapat diselamatkan oleh Thierry Henry. Free ball. Peluang untuk Johor. Satu lagi peluang, Jeon. 22. Dan Jeon akhirnya dengan spike keempat. Peluang yang tidak disia-siakan setelah mungkin kesilapan daripada Aizat Zokri gagal untuk membuat strategi yang baik. Serve Aizat ke belakang namun terlalu jauh sebenarnya. Sudah dua kesalahan setting yang merugikan pasukan Sarawak ketika ini. Pertukaran perlu dilakukan. Satu lagi time out. Dalam apabila sekarang 23 sama ni. Ya. Satu mata lagi. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Aizat Zokri daripada segi strategi penghantaran bola membuatkan peluang untuk pasukan Johor untuk membuat attacking yang lebih baik. Banyak free ball yang dihantar kepada pasukan Johor untuk disempurnakan. Peluang untuk pasukan Johor ketika ini. Satu lagi power serve, Thierry Henry mengangkatnya. Aizat dapatkan Brandon tapi ada blocking untuk Johor dalam set yang mana Sarawak mendahului sepanjang perlawanan. Johor ada game point. Ini peluang untuk Johor dan tangan daripada Beckham Wong. First ball agak sukar. Diberikan untuk Brandon untuk memanjangkan lagi perlawanan ini menjadi 24 sama. Walaupun saya rasa bola yang dikembalikan oleh Aizat Zokri itu mungkin memberikan satu peluang kepada Johor, tetapi Lim Soyu gagal untuk mengembalikan ataupun menaikkan bola tersebut untuk membuat serangan. Melvin dan servis tadi. Cantik daripada Jean. Satu super spike daripada pemain yang mempunyai 24 spike winner pada semalam. Meneruskan lagi Zien setelah hantaran yang dihantar oleh Leicester Sia di bahagian tengah. Medium ball mudah untuk GN. Jean juga yang bakal mengambil servis ini untuk dapatkan kemenangan dalam set pertama untuk Johor Tiger. Serve Thierry Henry mengangkat Aizat. Fast ball Vincent
menyamakan kedudukan untuk Sarawak Hornbill. Tinggi lompatan yang dilakukan oleh Vincent Lau. Setelah kita lihat, kalau misal kata Aizat Zokri menjeling, pasti A1 ataupun Bikri akan dihantar. Time out. Johor Tiger 25 sama. Time out sebelum ini 23 sama. Tetapi walaupun Johor ada advantage, tetapi Sarawak sentiasa ada jawapannya. Betul, apa saja yang dilakukan, kedua-dua pasukan sebenarnya hantaran-hantaran yang baik. Seperti sebelum poin ini tadi, memberikan fastball kepada Vincent Lau. Saya rasa ini mampu memberikan kelebihan kepada pasukan Sarawak. Jersey 8 ialah Wong Wan Siong masuk menggantikan Kit Sadak Somkane untuk memberikan covering. Tahu, hanya mencari touch out daripada Lim So Yu. Off timing lompatan, mencari hujung tangan je. Memang nak cari tangan saja, tak nak benda lain. Betul. Dia walaupun simple tolakan, tetapi mampu memberikan mata. Dan ini mata terakhir untuk pasukan Johor mungkin, kalau tiada mata penyamaan. 12 yang masuk ialah Chan Shi Chin untuk Johor Tiger. Servis baik Thierry Henry. Satu lagi spike cantik. Brandon menyatakan tidak kepada kemenangan set pertama Johor. Lewat blocking yang dilakukan oleh Lim Wei Chun. Walaupun sudah menyedari itu peluang untuk pemain bernombor 17 ini. Brandon. Fast attack. Baik. Untuk sekali lagi mempunyai advantage itu. Daripada 24-23 lagi mereka dah ada advantage. Baik hitting yang dilakukan. Walaupun hanya single blocker, disempurnakan dengan baik. Walaupun hitting tersebut mungkin dapat di block oleh Nazrin. 10 ialah Teng Xiang Li yang dibawa masuk untuk penghujung set. Nazrin. Servis yang membahaya tadi. Free ball. Nanda Wei Chun mendapatkan kemenangan akhirnya dalam set pertama untuk Johor Tiger. Kebangkitan dengan 3-0 itu yang menginspirasikan segala-galanya. Betul. Walaupun Johor menggunakan 3-0 itu di set yang pertama, saya rasa itu adalah peluang yang baik sebenarnya untuk kebangkitan Johor. Walaupun pada ketika itu Johor ketinggalan. Dan ini peluang-peluang ini perlu sebenarnya digunakan oleh pemain-pemain Johor setelah mendapat kelebihan-kelebihan. Kata tadi sudah 3 mata penyamaan dan peluang-peluang untuk mengakhirkan set yang pertama ini. 28-26 Johor Tiger yang punya kebangkitan yang dilakukan oleh Johor Tiger ini. Kita menyaksikan beberapa kali juga 3-0 ini sesuatu yang unik di Suka Super Series ini. Dilakukan sebaik-baiknya oleh Johor Tiger. Permainan IQ tinggi lah kita boleh katakan. Bukan saja oleh pemain di atas gelanggang tetapi juga oleh barisan kejurulatihan mereka. Betul. Bukan sahaja di mata-mata terakhir, mungkin mata 22 ataupun 21. Peluang ini juga boleh diambil seawal mata 25, 15 seperti Johor tadi poin ke 21-15 tadi kan. So itu peluang sebenarnya untuk merapatkan mata walaupun digunakan pada set yang pertama. Itu juga memberikan momentum masuk set 2. Wan Anik kembali dan kita menyaksikan beliau yang merupakan setter utama sebenarnya. Wan Anik terus mendapatkan Nazrin. Hitting be quick yang baik disempurnakan oleh Nazrin. Jauh ke tengah. Hanya menolak bola tersebut. Jeon walau bagaimanapun masih lagi cemerlang dalam Suka Super Series ini. Kita tengok. Baik. Pasukan pemain bernombor 16 kali ini. Untuk pasukan Sarawak.
Tapol Sonic. Ya. Satu spike tajam tapi dapat diselamatkan. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Johor, backline attack. Namun tak mendatar apa yang dilakukan oleh Brandon. Melincung terus keluar. Satu lagi power spike daripada Jeon. Oh, baik. Bijak daripada Mod tetapi dapat juga diselamatkan. Oh. Oh. Ini yang saya bagi tahu tadi. Bola-bola yang jauh daripada net yang mungkin kata sukar untuk dibuat spiking, tetapi disempurnakan. Ini sebenarnya bola untuk Soyu. Tidak perlu terlalu rapat dengan net. Satu lagi serangan pantas gandingan Anik dan juga Nazrin. Dengan kedua-dua mata datang daripada gandingan ini. Walaupun bola tersebut rapat dengan net, dapat sempurnakan hantaran yang baik daripada Wan Anik kepada Nazrin untuk A1. Oh, ada blocking. Tapi keluar. Dalam. Oh. Peluang untuk Sarawak. Ya, Bobby Liu dinafikan dengan double block sebentar tadi. Perhatikan sekali lagi. Dalam. Atas garisan saja Noah. Menunjukkan margin sangat kecil dalam perlawanan seperti ini. Backset. Sekali lagi. Oh, bola sudah pun berada di dalam kawasan permainan. Dan keadaan macam ni, kalau misalnya kata bola tu keluar daripada antena, boleh dikembalikan. Tetapi sudah pun melewati dalam antena, bola tu dikira sudah dikembalikan. Okay. Oh, namun servis seterusnya daripada Beckham lalu jauh pula dilakukan. Mata penyamaan untuk pasukan Sarawak. Point to point. Nazrin. Dia ada flow terbaik juga. Cunam baik. Bobby Liu dapat diselamatkan. Masih dalam permainan tetapi sayang digging daripada Vincent itu tak lepas pula untuk melakukan clearance. Sudah pun dikembalikan dengan baik, tetapi peluang ini sepatutnya disempurnakan oleh Vincent Lau untuk hanya melepaskan bola tersebut dalam keadaan yang tenang. Serve baik Brandon. Kurang kemas untuk dikembalikan. Bola tu tersebut tak berapa kuat pun, tapi mungkin direction body-nya kurang baik. Covering, positioning sudah ada. Sudah ada. Tak melaksanakannya. Standing serve daripada Mod. Oh, dapat diselamatkan juga. Brandon. Bersasar. Tapi dapat touch out. Diberikan oleh pengadil. Kita melihat mungkin tiada sentuhan, tetapi tangan Wei Chun sebenarnya ada. Jelas menyentuh bola tersebut. Oh, terkeliru. Fast attack sekali lagi. Disempurnakan oleh Vincent Lau. Banyak fast attack yang dilakukan oleh Wan Anik ini. Kalau kita lihat pada awal set yang pertama tadi, apabila Aizat memberikan fast ball, gagal untuk diberikan dengan baik. Tetapi kali ini Wan Anik mampu untuk memberikan hantaran-hantaran yang baik untuk bola fast ball. Brandon dapat diselamatkan. Ada double block tetapi sentuhan tersebut sayangnya masuk ke dalam kawasan sendiri. Baik pukulan daripada Lim Soyi, kerana itu adalah tempat dia. Itu memang kalau misalnya kata hantaran bola tersebut pasti akan disempurnakan dengan baik. Namun sayang juga untuk Bobby Liu apabila servis beliau tak melepasi jaring.
Brandon. Mereka menyatakan keluar, tetapi Jeon ambil juga. Diselamatkan oleh Thierry. Fast attack sekali lagi. Kali ini membuka ke sasaran satu. Namun blocking itu terus ke baseline. Block defense yang dilakukan oleh, saya rasa, Le Wei Chun. Block defense yang baik menghantar bola tersebut ke baseline. Sukar sebenarnya untuk melakukan setting, tetapi dapat juga untuk melakukannya. Jeon tiada blocking dan mungkin beliau ingin memerangkap pemain-pemain Sarawak, tetapi terlalu pendek dulu. Betul, dalam keadaan seperti ini sepatutnya beliau hanya perlu membuat normal hitting saja untuk melepaskan bola tersebut. Tapi mungkin terlalu perlahan. Gas energi yang diberikan. Jeon kali ini melakukan satu spike yang baik. Tak fikir panjang. Saya rasa momentum bola tersebut agak perlahan menyebabkan Vincent Lau teragak-agak untuk mengambil bola tersebut di sebelah kanan. Spike di atas jaring. Kali ini mendapatkan touch out daripada Elvin Hugh, anak Robert. Dari bola yang dihantar mungkin agak rendah dan bloker yang tinggi hanya mencari tangan. Sui dapat diselamatkan. Tetapi bola itu cuba juga untuk dipukul sebenarnya. Apa dah jadi? Kita tengok peluang yang sepatutnya milik pemain bernombor 16 ni. Tapi servis yang tidak menjadi juga untuk Lee Chie-eun. One hand set baik. Apabila bola pertama itu terlalu dekat dengan jaring, bijak daripada Leicester untuk mengubahnya. Kita dapat lihat perfect hitting yang dilakukan oleh Beckham. A1 baik disempurnakan. Fast attack sekali lagi. Nazrin. Hantaran A1 daripada Wan Anik. Kita dapat lihat pada set yang kedua ini, Wan Anik banyak menggunakan strategi fast ball untuk mendapatkan mata. Lagi. Blocking cantik. Double block yang dilakukan mengenai Vincent. Dan saya pasti apabila melihat keadaan ini, menjangkakan apabila Lim So Yu untuk membuat hitting bola di rapat dengan net, peluang agak tipis. Nazrin pula mengenai atas jaring, hampir memerangkap pemain-pemain Johor. Chun dapat juga untuk diselamatkan. Brandon ada double block. Baik Le Wei Chun. Leader block yang saya rasa timing yang baik, tapi mungkin agak jauh daripada jaring, menyebabkan bola tersebut rebound perlahan saja mengenai kedua-dua celah tangan lengan. Le Wei Chun ada 3 block winner, tetapi power serve yang dilakukan oleh Lim So Yu. Kandas pula Sarawak sekali lagi dengan kelebihan. Ini yang biasa berlaku, sama seperti dalam set yang pertama. Mereka akan mendahului terlebih dahulu. Tapi pada keadaan ini, Johor sepatutnya berjaga-jaga kerana tiada lagi power cut. Kali ini lebih cantik daripada Bobby Liu, walaupun ada double block di hadapannya. Hanya memukul straight line untuk mencari touch out. Last hand daripada Wan Anik.
Dia sentiasa mencari pemain seperti Brandon yang sememangnya mempunyai rejaman yang cukup berkuasa. Peluang untuk Estesia sebenarnya untuk membuat blocking ni mungkin tipis kerana kontak attack-nya agak rendah berbanding Lee Wei Chun yang berada di tengah. First ball itu menyukarkan serangan yang ingin dilakukan. Free ball diberikan kepada Sarawak. Hornbill dapat juga diselamatkan oleh Bobby. Cuba juga untuk menyerang tetapi sedikit saja tersasar daripada Lim Soyi. Cross court yang mungkin teragak-agak daripada segi kita dapat lihat daripada segi lompatan. Tapi kali ini terlalu jauh sebenarnya daripada Lim Soyu. Time out untuk pasukan Johor. Telah jauh ketinggalan ketika ini. Sesuatu diberkatakan oleh Ketua Jurulatih Franco Liu. Keadaan agak tenang di pasukan Sarawak ketika ini mengatur satu persatu untuk terus mendominasi set yang kedua ni. Dia point to point tetapi dua mata ataupun satu mata Johor dibalas dua kali ganda oleh Sarawak Hornbill. Itu yang membuatkan mereka mempunyai kelebihan 4 mata dan momentum itulah yang cuba untuk dimatikan oleh Coach Franco. Mungkin itu yang diperkatakan berikan kelebihan. Oh, Dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Satu fast attack cantik untuk disudahkan oleh Lee Wei Chun. dari awalnya sebenarnya apabila bola first ball yang dihantar jauh daripada net, peluang ini sepatutnya diberikan kepada middle spiker atau middle blocker. Peluang yang diberikan kepada Lee Wei Chun sebentar tadi. Oh, tetapi dibalas dengan Elvin Hugh anak Robert. Terlalu ke dalam sebenarnya. Peluang untuk Sarawak menjarakkan mata. First ball itu menyukarkannya. Jeon cuba juga untuk menyerang. Wan Anik membuka untuk Elvin. Cuba diselamatkan oleh Bobby dan sekali lagi perkara yang sama. Satu mata dibalas dua kali ganda. Walaupun bola tersebut jauh, saya rasa apa yang ada dalam Elvin Hugh hanya untuk aku just rejam sajalah. Baik. Ini lebih baik first ball tersebut. Jeon dapatkan touch out. Tapi kali ini mereka perlu untuk mendapatkan mata berturut-turut Johor Tiger. Betul, kerana 4 mata, perbezaan 4 mata sebenarnya sangat jauh. Ketika ini hanya beberapa mata saja untuk mengakhirkan set ini. Nazrin lagi. Oh, fast attack namun kali ini tidaklah dijunamkan. Tangan yang lebih baik dilakukan. Oh, cuba untuk mencuri. Peluang untuk Sui dan ada hadangan cantik. Gantingan antara Nazrin dan juga Elvin Hugh. Dalam keadaan bola yang terlalu rapat dengan net, menyukarkan untuk Lim Soyu menghabiskan bola tersebut. Tahan yang cukup baik. Nazrin terpaksa untuk dapatkan headline clearance saja. Fast attack, touch out. Nazrin sudah pun mendapatkannya tetapi terbias jauh keluar. Hitting baik oleh Beckham. Walaupun single blocker daripada Nazrin. Ball baik. Wan Anik membuka dengan cantik tolakan daripada Attapol Somdi. Hanya satu tapping mudah yang dilakukan. Melihat dua blocker yang naik tanpa ruang untuk dia, dia hanya menolak saja dengan mudah ke tengah gelanggang. Sekali lagi Soyi juga tolakan diselamatkan oleh Thierry. Dan recaman yang lebih baik oleh Brandon.
Brandon melihat dua bloker yang tinggi. Dia boleh nampak tangan dekat atas tu. Dan dia hanya memukul secara mendatar untuk mendapatkan touch out. Peluang kali ini untuk Sarawak. Satu lagi time out yang mana sekali lagi satu mata Johor dibalas dua oleh Sarawak, membuka kelebihan 6. Johor mampu memberikan peluang. Seterusnya mungkin Atapol Sondi satu spike winner setakat ini. Brandon sudah ada 10. Kalau kita lihat Atapol Sondi ini banyak control situation di dalam court. Dia banyak membantu sebenarnya. Ball lebih baik, backline attack dapat diselamatkan. Wah, ini bola kedua. Atapol cuba untuk mengkucak-kacirkan. Johor sekali lagi, fast attack yang dapat diangkat oleh Alvin. Dan Brandon mencari spike winner ke-11, tapi kali ini covering lebih baik. Soi sekali lagi diangkat oleh Alvin. Mod dengan setting dan touch out yang diperoleh oleh Brandon sekali lagi. Satu rally yang baik sebenarnya. Kalau kita lihat di akhir blocking tadi, sebenarnya bola tersebut mampu diblok dengan baik, tetapi direction badan, sebenarnya direction tangan yang diberikan menghala bola tersebut keluar. Austin Tuk Waikit masuk menggantikan Lim Sui. Seketika first ball. Bola kedua juga sukar. Fast attack tidak menjadi, tak kena pada Nazrin. Diberikan peluang kepada Johor. Naik di atas jaring, tetapi masih lagi mampu. Atapol Sondi lagi dapat untuk dipertahankan. Satu lagi rally yang menarik. Pertahanan, blocking, covering juga begitu. Namun kesilapan daripada Austin. Cup double blocker tetapi tidak menjadi. Tapi saya rasa ketika ini beliau harus memukul bola tersebut. Bukan hanya membuat soft spike untuk mendapatkan mata. Tetapi itu adalah satu mungkin kesilapan yang sepatutnya dilakukan. Tapi mendatar servis. Dapat saksikan covering baik daripada Alvin. Lebih-lebih lagi dalam rally sebentar tadi. Satu lagi pertukaran. Peckham digantikan oleh Tan Ricky sekali lagi. Ini mungkin merehatkan pemain-pemain untuk berhadapan dengan set yang ketiga. Mungkin peluang ini bukan untuk milik Johor. Masih lagi mencuba sedaya upaya. Satu supaya dapat diselamatkan, namun tidak dapat diangkat bola kedua tersebut setelah Ricky sudah pun menyelamatkannya. Kita melihat hitting yang dilakukan oleh Atapol Sondi sebentar tadi. Suatu set line hitting yang sangat baik tanpa sentuhan blocker. Nazrin mencari mata 25 untuk Sarawak. Blocking. Dapat juga diselamatkan. Brandon masih lagi dalam permainan juga setelah covering. Bobby tak menjadi. Dan satu sama kedudukannya setelah Sarawak Hornbill mendapatkan kemenangan dalam set yang kedua. Hitting yang kurang baik. Mungkin terlalu rapat dengan net. Tetapi saya rasa peluang ini tidak patut disia-siakan oleh pasukan Johor setelah memenangi set yang pertama. Mata Sarawak untuk set yang kedua, 25-16. 25-16. Tetapi kita saksikan dalam set yang kedua ini apabila Wan Anik masuk semula selaku setter. Menyaksikan Brandon Chew mempunyai 5 spike winner dalam set ini sahaja. Dengan boleh kita katakan covering yang lebih baik daripada serangan-serangan ataupun spike-spike yang dilakukan oleh Johor. Kita menyaksikan Alvin posisikan dirinya. Nazrin sentiasa posisikan dirinya dengan baik. Tetapi apa yang paling penting ialah spiker Sarawak, mereka seolah-olah meletakkan diri mereka di tempat yang betul. Betul. Kali ini saya rasa setter Wan Anik sebenarnya memainkan peranan yang sangat baik untuk set yang kedua ni untuk pasukan Sarawak. Setelah memberikan hantaran-hantaran ataupun strategi-strategi yang baik untuk spiker-spiker menyudahkan
attacking. Apabila kita melihat banyak pada awal-awal set yang kedua ini, Wan Anik menggunakan Nazrin sebagai spiker middle fast spiker di dalam